Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nuri Mastura secara langsung dalam Bijak Wang yang disiarkan dari Studio B Sebentas. Baiklah, minggu ini adalah bahagian kedua mengenai pinjaman perumahan. Seperti yang diwar-warkan, kita akan membincangkan mengenai apakah logik di sebalik pergi ke lelong, di lelongan hartanah, dan juga apakah konsep di sebalik pembiayaan semula atau refinancing. Baiklah, saya berada di studio bersama Puan Haji Rohani Datuk Syahir. Terima kasih Puan Haji kerana bersama kami minggu ini. Baiklah, untuk makluman anda di rumah, ya, saya dan Puan Haji berbincang juga bagaimana untuk jenis pendekatan yang kita nak ambil pada minggu ini, kerana satu perkara yang saya harus kita harus beri tumpuan adalah kita faham dan kami di Bijak Wang sensitif bahawa kebanyakan kes-kes hartanah yang dilelong ni adalah kes-kes mereka yang tidak dapat membayar, tidak mampu atas pelbagai sebab, dan kami sensitif perkara itu. Dan cuma hari ini Puan Hajah, kalau boleh kita berkongsi dengan penonton di rumah, ya, antara perkara-perkara yang kita harus ingat, kita harus ingatkan anda di rumah, jangan terpedaya dengan pelbagai skim yang di luar. Antaranya ya, mungkin orang kita pun sedia mungkin ada segelintir lah ya, sindiket kita yang mungkin akan membujuk anda untuk memberi kad pengenalan kita untuk purpose peminjaman, ya, dan mungkin dia akan umpan kita dengan sejumlah wang ringgit dan juga katanya okey, tak apa, kasih saja nama encik dan encik akan dapat loan dan memiliki kediaman. So, benda macam tu bila kita tidak tahu, ya, seelok-eloknya jangan sign apa-apa dokumen perjanjian untuk perumahan atau untuk pembiayaan perumahan jika anda tidak tahu sebenarnya di mana lokasinya, untuk apa, ya. Sebab memang kita sedia maklum kalau pinjaman perumahan tu jangka masa panjang dan paling besar, Itu merupakan liability yang besar. Kadang-kadang dikata macam nampak senang aja dapat duit dan dapat rumah, tapi pada halnya mungkin benda tu tidak akan terjadi, ya. Dan juga antara projek-projek misalnya yang kita nak juga ingatkan anda di rumah bahawa kalau kita kena lihat di kawasan yang terbaru, misalnya harga pasaran hartanah, ya, dijanjikan naik, tiba-tiba apabila dibeli harga hartanah turun. Jadi walaupun kita lihat satu laporan yang kita sediakan untuk anda, bagaimana saya dan Puan Hajah pergi ke acara lelongan hartanah dan kita ada beberapa perkara yang kita ingin berkongsi dengan anda. Kita saksikan. Trend memiliki rumah melalui lelongan awam antara alternatif bagi pembeli di negara ini. Lazimnya pembeli boleh memiliki hartanah jenis kos rendah dan sederhana pada harga yang lebih murah berbanding nilai pasaran semasa. Bagi pembeli yang berminat kepada hartanah yang dilelong, anda dinasihatkan membuat kajian terlebih dahulu. Pelbagai maklumat boleh diperolehi melalui internet, iklan di akhbar tempatan dan juga mengunjungi bilik pameran hartanah yang bakal dilelong. Baru-baru ini saya berpeluang mengunjungi sebuah firma lelongan hartanah yang berlesen di ibu kota. Ada dua jenis lelongan yang dijalankan, iaitu lelongan awam dan lelongan persendirian. Pada setiap lelongan, hanya mereka yang berdaftar sahaja dibenar membuat tawaran. Manakala individu yang lain seperti saya hanyalah sebagai pemerhati. Menurut jurulelong Fong Chon Wai, hartanah yang dilelong lazimnya adalah hartanah yang gagal ataupun tidak mampu dibayar oleh si pemiutang kepada bank. Mengikut prosedur lelongan, satu bank draft dan satu kad bidaan adalah untuk satu hartanah sahaja. Lazimnya 2 hari sebelum lelongan, pembida membuat panggilan pengesahan kepada pelelong yang dilantik oleh bank. Kalau awal sangat, harta itu mungkin ditangguhkan oleh pihak bank. Call off by the bank lah. Kalau terlalu awal. Sebelum membuat bank, dia awal panggilan call auctioneer to confirm whether any call off or not. Takut betul-betul ditangguhkan lah. So waste your time on it. Pembida perlu memahami syarat-syarat yang ditetapkan pihak bank kerana setiap bank mempunyai syarat-syarat yang berbeza. Selain hartanah jenis kos sederhana dan rendah, hartanah mewah dan komersial seperti rumah berkembar, banglo, rumah kedai dan kilang turut dilelong. Bagaimanapun, harga-harga hartanah berkenaan bergantung kepada faktor lokasi dan mampu mencecah melebihi harga nilai pasaran semasa. Saya juga mendapatkan nasihat daripada Presiden Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Malaysia, Datuk Ng Seng Leong.
Menurutnya adalah penting bagi bakal pembeli atau pembida melihat terlebih dahulu hartanah yang akan dilelong sebelum membuat sebarang keputusan. Bila you suka itu tempat, then you yang hari yang ditetapkan untuk lelong, you boleh pergi pejabat tanah lah, biasanya di pejabat tanah, dan bid lah, bid itu rumah. Dan dia ada satu reserve price. Kalau rumah itu harga rumah yang dekat itu reserve price, dan you boleh pergi lelong. Kalau you ingat itu rumah masih harga tinggi, then you boleh tunggu sebab kalau itu lelong tak boleh dapat itu harga yang dilelongkan, iaitu reserve price, itu lelong akan ditangguhkan. Reserve price atau harga tawaran lazimnya adalah 80% daripada nilai pasaran hartanah. Selepas membayar 10% pendahuluan, pembida dikehendaki membuat bayaran atau mendapatkan pinjaman bank dalam tempoh 90 hingga 120 hari atau hilang wang pendahuluan. Baiklah, itulah dia tadi kunjungan kami ke Lelongan Hartanah. Terima kasih Hajah, dan juga terima kasih pada pihak Million Banking Maybank kerana telah memberi izin untuk bijak wang hadir mengikuti acara itu. Baiklah, kita alu-alukan persoalan anda mengenai apa-apa saja persoalan mengenai lelongan untuk Puan Hajah. Dan ingat sila telefon kami di 1888-6636, dan kita harus kembali selepas ini. Teruskan dengan email anda dan kita berehat seketika. Terima kasih kerana anda masih bersama kami di Bijak Wang. Baiklah, tadi kita tunjukkan satu laporan mengenai apa yang berlaku dalam acara hartanah dan juga persiapan sekiranya anda ingin mencari, anda sebagai pihak pembeli lah ingin mencari harga yang paling berpatutan. Baiklah, sekiranya anda ingin tahu bahawa apakah rumah yang sedia ada yang boleh